Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita sambung kembali pelajaran kita iaitu bab 11 daya dan gerakan. Hari ini kita sambung di 11.1 ya, iaitu di muka surat 232. Okay, kita belum habiskan tajuk ni. Kita masih lagi di 11.1 iaitu di muka surat 232. Okey, hari ini kita nak belajar tentang apa? Okay, kita tengok sini. Awak tengok. Saya tandakan kat sini ya. Okey. Halaju dan pecutan objek yang bergerak. Okey. Halaju dan pecutan objek yang bergerak dapat ditentukan di dalam makmal dengan menggunakan jangka masa detik. Okey, saya baca lagi sekali. Halaju dan pecutan objek yang sedang bergerak dalam makmal, kita boleh gunakan jangka masa detik. Nanti kita akan buat aktiviti 11.2. Okey. Sebelum awak terlupa, saya nak remind balik. Apakah maksud halaju dan pecutan? Okay. Saya ingatkan semula. Mungkin ada yang terlupa. Okay. Apakah laju? Laju ialah kadar perubahan jarak. Formula untuk laju adalah jarak yang dilalui per masa. Bahagikan dengan masa yang diambil. Unit dia meter per saat. Sementara halaju pula ialah kadar perubahan sesaran. Di mana formulanya halaju sama juga dengan sesaran yang dilalui kita bahagikan dengan masa. Unit dia meter per saat juga. Beza laju dengan halaju adalah laju adalah perubahan jarak, sementara halaju adalah perubahan sesaran. Apakah beza di antara jarak dan sesaran? Okey, yang ini awak boleh refer lah. Buku teks di muka surat 226. Awak boleh tengok situ apakah jarak, apakah sesaran. Okey, yang tu awak boleh refer. Kita dah belajar dah sebelum ni. Dan pecutan. Pecutan ialah sebenarnya kadar perubahan halaju. Kadar perubahan halaju. Bila kadar ni maksudnya kita kena bandingkan dengan masa. Bila ada perkataan kadar saja maksudnya kena bandingkan dengan masa. Per masa. Okey, kadar perubahan halaju bermaksud halaju akhir kita tolakkan dengan halaju awal. Kita bahagikan dengan masa. Unit dia meter per saat per saat. Ni dia. Okay, saya nak remindkan balik lah. Jadi, halaju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang akan dilakukan di dalam makmal dengan menggunakan jangka masa detik. Okay. Apakah jangka masa detik? Okay, cikgu tunjukkan gambar kat sini jangka masa detik. Gambar dia. Ni. Ni adalah contoh gambar jangka masa detik sebab kita tak masuk dalam makmal lagi kan. Kita tak buat lagi eksperimen ni. Jadi macam inilah gambarannya yang dikatakan jangka masa detik. Okey, kita sambungkan jangka masa detik ni kita sambungkan dengan bekalan arus elektrik, arus ulang alik 12 volt. Okey. Yang ni penggetar yang akan bergetar. Bila dia bergetar dia akan tinggalkan titik-titik dekat sini. Okey, bukan kat sini, kat sini ni. Akan ada titik-titik lah atas pita detik ni. Pita detik ni satu tali putih. Dia bukan tali, dia tape. Dia macam pita pengukur. Kalau kita nak ukur panjang tu kan, dia macam tu lah. Dia macam tali tip yang kita nak ukur baju tu. Besar tu. Dia warna putih. Dan kita letakkan dekat sini. Nanti dia akan tinggalkan nanti titik-titik-titik. Namanya pita detik. Inilah jangka masa detik. Okay.
Okay, jangka masa detik ni, dia akan bergetar 50 detik sesaat. Maksudnya dalam satu saat, dia akan bergetar sebanyak 50 detik. Ataupun getaran. Getaran ke detik ke samalah. Satu saat, prinsipnya dia akan berdetik sebanyak 50 kali. Unit untuk detik ataupun getaran ni adalah dalam hertz. 50 getaran sesaat. Maksudnya dalam satu saat 50 kali dia berdetik. 50 hertz. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan detik? Apakah itu detik? Detik. Apa maksud detik? Satu detik ialah sela masa di antara dua titik berturut pada pita detik. Contohnya dalam gambar rajah ni. Kat gambar rajah ni dia ada berapa titik? Ada berapa titik? Titik dengan detik beza. Titik ada 1, 2, 3, 4. Tu 4 titik. Detik macam ni. Ni 1 detik. 2 detik. 3 detik. Okey. Jadi 1 detik mengambil masa berapa saat? Kalau 50 detik 1 saat, kalaulah 50 detik tu 1 saat, 1 detik maksudnya 1 bagi 50. Jadi 1 detik adalah bersamaan dengan 0.02 saat. 1 detik. 1 bagi dengan 50. Okey. Yang ni kena ingat lah. 1 saat 50 detik. 0.02 saat bersamaan dengan 1 detik. Jadi 1 detik tu mengambil masa sebanyak 0.02 saat. Okey. Fahamkan ni dulu. Okey, kita tengok contoh pengiraan. Laju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik boleh dikira menggunakan rumus berikut. Laju. Kita nak kira laju untuk pita detik yang ada 5 detik. Boleh dikira dengan menggunakan rumus berikut. Kita tengok sini. Rumusnya macam ni lah. Ini adalah formula untuk laju. Laju sama juga dengan sesaran kita bahagikan dengan masa. Jadi kita kena cari nilai sesaran dulu. Berapakah nilai sesaran? Okay, sesaran bersamaan dengan panjang pita detik. Panjang pita detik diberi di sini iaitu 10 cm. So awak isikan 10 cm dekat bahagian sesaran. Masukkan kat sini nilai dia. Okey. Masa yang diambil. Okey, masa yang diambil kita kena kira. Kita kira kat sini ada berapa detik? Ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 detik kita darabkan dengan 0.02. Sebab 1 detik 0.02 saat. Kalau 5 detik, kita darab je lah. So kita dapat 0.1 saat. So nilai ni kita isikan kat sini. Okay. Kita isikan dalam formula ni. Sesaran 10 cm, masa 0.1 saat. So kita dapat 100 cm per saat. Laju untuk objek ni. Senang kan? Senang sangat. Okay, kita cuba yang ni pula. Tadi contoh pengiraan yang pertama. Sekarang kita cuba contoh pengiraan yang kedua. Rajah di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik yang bergetar pada 50 detik sesaat. Berapakah sesaran dan laju? Saya tanda. Berapakah sesaran dan laju yang ditunjukkan oleh keratan pita detik itu? Sesaran. Sesaran macam tadilah. Sesaran berapa? Tulis sini. Sesaran
sama dengan panjang pita detik. So, panjang pita detik berapa? 10 cm. Okey, selesai untuk sesaran. Halaju. Halaju sama juga dengan sesaran bahagi masa. Sesaran dah dapatkan nilai 10 cm. So, masa. Okey, masa yang kita tak tahu. Okey, nak tahu masa, kita tengoklah pada berapa detik kat sini. Kita kira. 1 detik, 2 detik, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita ada 9 detik. 9 detik. 1 detik 0.02 saat. Sebab itu kalau 9 detik, 9 darab dengan 0.02 saat. Awak kira, awak dapatlah kata nilai X. Contohnya dapat nilai X. Okey, sekarang masukkan dalam formula. So, sesaran berapa? 10 cm. Masa X. Kan? Awak kira. So, awak dapat jawapan dia. Saya nak awak cari sendiri jawapan. Okay, ini contoh pengiraan yang ketiga. Sebuah troli menghasilkan pita detik seperti berikut. Kirakan halaju troli itu. Sama macam tadi. Okey. Sesaran awak dapat daripada sini berapa? 0.14 meter. Okey, sesaran. Halaju. Sesaran bagi masa. So, kita nak kira masa. Okay, masa. Ada berapa titik kat sini? Ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 detik. 1 detik 0.02 saat. Sebab itu kalau 10 detik, 10 darab dengan 0.02 saat. Katalah awak dapat Y. Awak tekan kalkulator, awak dapat satu angka. Okey? Kemudian awak isikan saja dalam formula halaju. So, halaju sama juga dengan sesaran bahagi masa. Sesaran tadi berapa? 0.14 meter. Masa Y. So, awak dapatlah nilai dia berapa. Okey? Okey, senang saja. Jadi, untuk kerja nanti, saya nak awak buat contoh pengiraan 1. Contoh pengiraan 1 yang ini. Awak salin dalam buku latihan. Awak tulis itu contoh pengiraan 1. Yang ini contoh pengiraan 2. Awak salin juga. Dan ini adalah contoh pengiraan 3. Pun awak salin. Okey. Kemudian kita tengok ni pula. Okey, selesai yang tadi ya. Okey, selesai yang ni. Okey, kita tengok sini. Jenis gerakan linear. Jenis gerakan linear dalam buku teks ada dinyatakan jenis gerakan linear ada 4 jenis. Gerakan linear tu ada 4 jenis. Yang pertama, jenis gerakan halaju seragam. Kalau halaju seragam, titiknya semua sama jarak di antara satu titik dengan satu titik tu sama besar, sama panjang. Maksudnya macam ni lah. Ni 1 detik ke 1 detik ni sama jarak dia. Okey, ni namanya halaju seragam. Jarak antara titik seragam. Jenis gerakan yang kedua, halaju bertambah secara seragam. Halaju tu tadi bertambah secara seragam.
bertambah secara seragam. Dia tambah seragam. Ataupun kita panggil pecutan seragam. Okey. Jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Maksudnya, awak boleh tengok kalau kat dalam pita detik tu macam mana dia punya corak titik dia tu. Kalau awak nampak titik tu mula-mula jarak dia tambah sikit, lepas tu tambah lagi sikit, tambah lagi sikit, lagi panjang lagi. Jadi 1 detik ke 1 detik tu makin lama makin panjang. 1 detik ke 1 detik tu lagi lama lagi panjang. So dia tambah secara seragam. So kita panggil pecutan seragam. Jenis gerakan yang ketiga, laju berkurang secara seragam. Tadi bertambah secara seragam. Sekarang ni laju tu berkurang secara seragam. Ataupun kita panggil nyah pecutan seragam. Awak boleh tengok dekat pita detik tu macam mana. Okey. Maksudnya laju tu makin berkurang. Dan yang jenis gerakan yang keempat, laju tidak seragam. Sekejap laju, sekejap perlahan. Sekejap laju pula, sekejap nanti perlahan punya laju. Macam tu lah. So, jarak antara dua titik berturutan tidak seragam. Nampak tak ada yang rapat-rapat? Lepas tu jarak. Lepas tu dia dah jarak, dia rapat balik. Kemudian dia jarak balik. Okey, ni. So, jenis gerak kali ni ada 4. Kena ingat lah. 1, 2, 3, 4. Dan awak kena pandai padankan dengan dia punya corak pada pita detik tu macam mana. Kalau diberi soalan, contohnya diberi soalan, apakah jenis laju yang ditunjukkan oleh pita detik macam ni? So awak tahulah, kalau pita detik yang macam ni, kalau coraknya begini, ini adalah jenis laju seragam. Okey? Okey, senang. Okey, seterusnya kita nak tengok yang tadi tu kan. Okey. Kita tengok ni. Jenis gerak kali ni ada yang seragam. Kalau laju seragam, kalau kita nak plotkan graf laju lawan masa, iaitu graf laju lawan masa, kita akan dapat garis yang panjang melintang macam ni. Tapi kalau laju bertambah secara seragam, iaitu pecutan seragam, bila kita plotkan graf laju lawan masa, kita akan dapat grafnya akan membukit macam ni. Kenapa grafnya membukit? Kenapa grafnya makin naik? Kenapa yang ni mendatar? Ni kita tengok pula laju yang berkurang secara seragam, ataupun kita kata nyah pecutan seragam, apabila kita plotkan graf laju melawan masa, kita akan dapat satu garis yang lurus menurun macam ni. Nampak tak perbezaan dia punya bentuk garisan dia ni? Corak dia ni kan? Kenapa berbeza? Okay. Kalau kita nak tahu kenapa dia berbeza, jadi kita boleh buktikan dengan melakukan aktiviti 11.2. Sebab dalam aktiviti 11.2 ni kita akan gunakan pita detik untuk menunjukkan laju objek yang bergerak tadi ataupun pecutan. Okey. So kita daripada aktiviti 11.2 lah, kita boleh buktikan kenapa graf ini berbentuk lurus, kenapa graf ini berbentuk meningkat macam ni, dan kenapa graf yang ketiga ni menurun macam ni. Kita kena buktikan dengan menggunakan pita detik. Itu menggunakan jangka masa detik. Okey. Cikgu harap awak faham. Nanti kita sambung lagi.